Okey. So hari ni cikgu nak ajar hukum indeks. Okey, hukum indeks. Hukum indeks yang pertama darab. Menghubung kait pendaraban nombor dalam bentuk indeks yang mempunyai asas yang sama dengan pendaraban berulang dan seterusnya membuat generalisasi. Jadi hukum indeks yang pertama cikgu akan ajar hari ni ialah pendaraban. Kita terus pakai slide Kalau nak rujuk buku teks pun boleh. Tapi slide ni cikgu dah asingkan yang apa yang cikgu nak ajar. Okey. Ini apa yang kita nak belajar hari ni. Okey. So pendaraban indeks. Okey, pendaraban indeks. Sebelum ni awak dah belajar apa itu nombor indeks, apa itu nombor asas. Okey. Yang besar ni kita panggil nombor asas, yang kecil ni kita panggil nombor indeks. Bila dapat soalan macam ini, darab, dia punya asas tu tulis sekali saja. 7 ni tulis sekali saja. Dan dia punya kuasa ni, dia punya power ni, awak tambahkan 2 tambah 3. 2 tambah 3. Dan tulis balik 7. 2 tambah 3, 5. So, hukum pendaraban ni, jika nombor itu didarabkan, dia punya nombor indeks tu kita tambahkan. Okay. Ni jika nombor dengan nombor. Okay. B pun sama. Contoh nombor dengan nombor. 0.2, 0.2, 0.2. Asasnya sama. Bila asasnya sama, kita tulis sekali sahaja. Okay, kita tulis sekali sahaja. Dia punya indeks tu kita tambahkan. Okay, yang kecil kat atas ni. 2 tambah 4 tambah 5. Okay. Kemudian dapat 0.2 kuasa 11. 2 tambah 4, 6 tambah 5, 11. Dapat 2 kuasa 0.2 kuasa 11. Itu nombor dengan nombor. Nombor dengan nombor. Jika nombor dengan huruf, nombor dan huruf. Huruf ni dalam matematik kita panggil pemboleh ubah. Jika nombor dengan pemboleh ubah, nombor ini dengan nombor ini, 2 dengan 4, kita grupkan dia, kumpulkan. Okay, kat satu kumpulan, manakala dia punya pemboleh ubah ni pun kita grupkan dekat satu tempat. Okay, satu tempat. Okay, kemudian kita selesaikan 4 darab 2 dapat 8. Dan K ni tulis sekali sahaja. Kuasa dia tu kita tambahkan. Kita tambahkan, so dapatlah jawapan macam ni. Okay, kita terus tengok latihan Nanti awak lebih faham. Okay, uji minda 1.2a dalam buku teks awak Dalam buku teks awak soalan nombor 1. So, kalau dikata permudahkan setiap yang berikut. Jadi, langkah pertama sebenarnya yang awak perlu buat bila dapat soalan macam ni, check atas dia ada nombor indeks tak? 3 ni nombor indeksnya 2. 3 tak ada. Bila tak ada, dia sebenarnya ada nilai iaitu 1. Apa sahaja nombor, kuasa dia ialah 1 jika nombornya tak ada. Macam ini ini ada kuasa 4, ini ada kuasa 3. Ini tak ada kuasa. So dia sebenarnya ada 1. Jadi kalau dapat soalan yang tak ada kuasa tu kita keluarkan siap-siap, kita tulis sendiri. Okey? Okey. Lepas kita bagi 1 pada kuasa pada nombor yang tak ada ni, step yang kedua kita tengok asasnya sama tak? Sama? Sama. Jadi bila asasnya sama, tulis asasnya sekali saja, saiznya besar. Okey. Dia punya nombor indeks tu kita tambahkan. 2 tambah 1 tambah 4. 2 tambah 1 tambah 4. Okey. Jika darab, kuasanya kita tambahkan. So 3, 2 tambah 1, 3 tambah 4, 7. So itu jawapannya. Okey. Sama juga yang ini.
Sama juga yang ini. Okay. Dia punya asas sama semuanya. Okay. Disebabkan dia bernilai negatif, kita bracketkan dia. Okay. 0.4. Kuasa tu kita tambahkan 4 tambah 3 tambah 1. Okay. 4 tambah 3 tambah 1. 4 tambah 3 tambah 1. Jadi jawapannya negatif 0.4 kuasa 8. Cukup sampai macam ni. Sebab soalan minta permudahkan. Soalan tak minta pun carikan nilai. Okay. Okey. Cikgu tunjukkan yang seterusnya. Soalan C. Walaupun dia nampak pecahan macam susah tapi senang je sebenarnya. Langkah pertama cikgu kata apa? Cek dulu kuasa dia. Macam ni tak ada kuasa kita letak 1. Okey, 3 ada, 5 ada. Macam soalan D semua ada kuasa. Okey. So selepas kita bagi kuasa 1 pada nombor yang tak ada kuasa, langkah yang kedua kita tengok nombor asasnya sama tak? 47, 47, 47. So, nombor asasnya sama. Okay. Bila sama, bila sama, 4/7 tu kita tulis sekali sahaja. Okay. Bracket. Kalau pecahan kena buat kurungan Okay. 1 tambah 3 tambah 5. Tambahkan yang atas ni. Okay. Jadi, jawapannya 4/7 kuasa 1 tambah 3, 4. 4 tambah 5, 9. So, ini jawapannya. Okay. Sama juga yang ini. Nilai asasnya sama. Tulis sekali sahaja. Okay. Tulis sekali sahaja. Jangan lupa kurungan. Dan kuasa dia kita tambahkan. Kalau tengah-tengah ni bahagi, kita tolakkan So ini kita tambahkan sebab tengah-tengahnya darab. Darab 2 tambah 3 tambah 5. Okay. So jawapannya negatif 1, 2/5 kuasa 5, 3, 5, 3, 5, 5, 5, 10. So 10. Okay. So 1A, 1B, 1C, 1D. Okay, next. Okay, 1E. Kali ni dekat soalan ini ada nombor dan huruf. Huruf ni kita panggil pembuli ubah. Ada nombor dan pembuli ubah. Jika dapat soalan macam ni, langkah pertama kita kena grupkan nombor dengan nombor. So, grup pertama ni ada 4. Grup kedua ada setengah. Grup ketiga ada negatif 3. Okey, settle nombor. Okey. Sekarang kita ambil M saja pula. M tu tulis sekali sahaja. 2. 3 ni kita tambahkan Dia punya kuasa kita tambahkan. 3 tambah 4. So, selesaikan. 2 darab 1, 2. 2 darab 2, 4. 2 darab 1, 2. 2 darab negatif 3, negatif 6. Okay. Kurungan. Sebab dia negatif kita buat kurungan. M 2 tambah 3, 5. 5 tambah 4, 9. Okay. F pula. F pun sama. Kita grupkan nombor dengan nombor. Disebabkan grup yang pertama tak ada nombor, kita terus pergi grup yang kedua. Grup kedua ada 4/25. Okay. Operasi darab. Ingat yang nombor besar dengan nombor besar kita masih darabkan. Okay. Tetapi yang nombor indeks N 6, jika tengah-tengah ni darab, kita tambahkan. Nombor indeks yang jika darab, dia punya kuasa kita tambahkan 6 tambah 2, ini 2, tambah 3, tambah 3. Ini tak ada apa-apa kan? So tak ada apa-apa, sebenarnya ada nilai 1. Okay. So siap dah kita letak dekat stage kita ni. Jadi kita selesaikan.
5 darab 1, 5. 5 darab 5, 25. 4 darab 1, 4 darab 1. 1 darab 1 sama dengan 1. 5 darab 1, 5. Okay. So, N 6 tambah 2, 8. 8 tambah 3, 11. Tambah 1, 12. Okay. Bila dapat jawapan macam ni, jika atasnya 1, biasanya kita akan naikkan. Kenapa? Sebab 1/5 itu sebenarnya ada darab N kuasa 12. Okay. So, 1 darab N sama dengan N. Dan bawah dia. Okay, boleh Itu jika nombor dengan nombor dan nombor dengan huruf. Kita tambahkan dia punya nombor indeks. Okay, kita tengok E. E ni ada nombor dan huruf. Jadi sama macam tadi. Okay, nombor kita grupkan. 4 darab 1/2 darab -3. Okay, -3. M tulis sekali. Okay. Ada kuasa 2. Ada kuasa 3. Ada kuasa 4. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Selesaikan nombor dulu. Selesaikan nombor dahulu. Okay. 2 darab 1. 2 darab 2. Bawah dah tak ada yang boleh potong Jadi 2 darab 1, 2 darab -3. -6. Okay, so -6. Tak perlu buat darab ni. Okay, dapat -6. 2 darab 1, 2. 2 darab -3, -6. Dan tulis huruf dia pun boleh ubah. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 4, 9. So, ini jawapan dia. Okay, kita tengok F. Sama juga. Nombor dengan nombor. Lagi tak nombor? Tak ada. So, kita grupkan nombor dengan nombor. 4/25. Okay. Darab 5/4. Okay, kurungan. Dan teruskan. Dalam ayat ini, hanya ada satu nombor saja, huruf N. Yang pertama, 6. So, bila darab bermaksud tambah. Tambah berapa? Tambah 2. Okay. So, ini dia rapat dia darab. Darab tambah 3. Dan ini tak ada kuasa. Bila tak ada kuasa, dia adalah 1. Jadi tambah 1 sebab darab So kita selesaikan 5 darab 1, 5 darab 5, 4 darab 1, 4 darab 1. Jadi jawapannya 1/5 N. Okay. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 4, 12. Okay. Dapat soalan macam ni, yang ini naikkan atas. Ingat, Cik pesan, jika ada nilai 1 di atas pecahan, nombor yang kat sebelah tu kita terus naikkan je. Jadi jawapan akhir dia N kuasa 12/5. Okay. Okay, seterusnya G. Sama juga, awak grupkan. Grupkan nombor dengan nombor. Nombor dengan nombor, grupkan. Grupkan dan darab 25/4 darab 12/5. Okay. Ni kurungkan. And hurufnya ada satu je, X. Okay, ada X. Tapi kena ingat ini negatif X ni sebenarnya negatif 1 Negatif 1. Dia ada darab ni. Kita missing sekejap. Okay, semula Okay. Dia macam ni. Ini negatif X kuasa 4. Tapi ada negatif kat sini. Okay. So negatif ni milik nombor kat depan ni. Jika tak ada apa-apa nombor, dia adalah negatif 1. Negatif 1. Jadi negatif 1 darab 25/4 darab 12/5. Okay.
Then X tu tulis sekali 4. Okay, ini X ni dia ada satu ada satu. Jadi tambah 1 tambah 2. 4, 1, 2. Okay. Jadi kita selesaikan 5, 1, 5, 5, 4, 1, 4, 3. So negatif 1 darab 5 darab 3. X 4 tambah 1, 5 tambah 2, 7. Jadi bila kita selesaikan ini ada negatif 15X kuasa 7. Okay, itu G. Okay, H. Sama juga, nombor dengan nombor kita grupkan. Nombor dengan nombor kita grupkan. Okay, jadi negatif 1 per 2 darab negatif 6 darab 1 per 3. Ini nombor sahaja. Okay, manakala pemboleh ubah dia Y kuasa 5, Y kuasa 5 darab bermaksud tambah 3 tambah 4. Okey, jadi kita selesaikan 3 darab 1, 3 darab 2, 2 darab 1, 2 darab 2. 2 darab 1, 2 darab 1. So habis. So yang depan ni negatif 1, negatif 1 per 1, 1 lah kan. Okey, darab habis. Bila habis maksudnya negatif 1. Ni pun tinggal 1 ke atas. 1. Okay. So Y 8, 9, 10, 11, 12. Jadi jawapannya negatif 1 darab negatif 1 positif. Positif darab 1 pun 1 juga. Okay, jawapannya 1Y kuasa 12 dan biasanya 1 ni kita tak tulis. Terus je tulis Y kuasa 12. Okay, itu H. Okay. Okay, ada nak tanya apa-apa tak? Itu pendaraban nombor indeks. Dia punya nombor dengan nombor dengan jika nombor asasnya sama, kita tulis sekali, dan nombor indeksnya tu kita tambahkan. Kita tambahkan. Okey. Faham tak? Faham tak? So itu ialah pendaraban nombor indeks. Okey. Kalau awak faham, cikgu nak teruskan untuk bahagi. Untuk bahagi. Okay. Tadi pendaraban indeks. Okey. So tadi pendaraban, sekarang cikgu nak masuk bahagi. Cikgu nak masuk bahagi. Cikgu cari slide dia kejap. Okey. Tadi darab. Okey. Tadi darab. Okey. Dia pergi slide lain pula. Okey. 5 kuasa 4 darab 5 kuasa 3. Okey. Nombor asasnya kita tulis sekali sahaja. Nombor indeks tu kita tambahkan. 45 kuasa 7. Okey. Itu darab yang kita dah belajar tadi. Sekarang kita nak sambung bahagi. Jika 4 kuasa 5 bagi 4 kuasa 2, nombor asasnya tulis sekali dan tak perlu diapa-apakan. Okey. Manakala nombor indeksnya 5 dengan 2 tu kita tolakkan. Kenapa tolak? Sebab kalau bahagi memang kita tolakkan. Kalau darab kita tambahkan. Okey. Itu hukum yang kedua lah. Pembahagian nombor indeks. Okey. Jadi secara generalisasi kita boleh create formula jika A kuasa M
bahagi A kuasa N. Jawapannya A, M tolak N. Contoh, M kita, saya masuk 4. Okay. N kita saya masuk 2. Okay. So kita gantikan A, M kita 4 bahagi A, N kita 2. Okay. Jadi A tulis sekali sahaja. M dengan 2 ni 4 tolak 2. Kita kena tolakkan. Sebab dia bahagi. Kalau tengah ni tambah, kita tambahkan. Okay. So sekarang tolak. Jadi jawapan akhir A 4 tolak 2, 2. Okay. Boleh. So ini bahagi. Yang tadi tu darab. Okay. Seterusnya. Okay. Ini contoh. 5 kuasa 4 bahagi 5 kuasa 2. 5 tu tulis sekali sahaja. 4 dan 2 nombor indeks yang atas ni kita tolakkan. Sebab kalau bahagi dia tolakkan. So selesaikan dapatlah 5 kuasa 2. Okay. Okay. Cikgu nak buat yang ini pula. C terus buat latihan lah. Kita tengok 1.2C. Uji minda 1.2C. Sekejap kita tengok buku teks. 1.2C. Okay, Okay, ini 1.2C. Okay. Macam mana nak permudahkan ni yang pertama ni? Okay. So, cara dia, kecilkan sikit lah. Besar sangat font dia. Okay, cara dia, 4 tu tulis sekali je. Okay. Dia punya kuasa ni, awak tolakkan. Okay. Tolakkan. Sebab dia bahagi. Dia bahagi. Kalau darab, kuasanya kita tambahkan. Jadi jawapannya 4 kuasa 1. Dan kuasa 1 ni biasa orang tak tulis. Orang tulis 4 sahaja. Okay. Kita tengok B. Asasnya sama. 7. Jadi mestilah jawapannya 7. 10 tu kita tolakkan dengan 6. Tolakkan dengan 2. Tolakkan dengan 6. Tolakkan dengan 2. Okay. Jadi jawapan awak 7. 10 tolak 6. 4. 4 tolak 2. 2. So ini jawapannya. Okay. C. Okay. C. M. Okay. Yang C ni nanti dulu. Saya akan ajar hari seterusnya untuk C yang melibatkan pecahan ini. C dan D. Dia melibatkan pecahan. So nanti dulu Okay, kita tengok E. E, M, M, M. Jadi M ditulis. Okay. Tulis sekali saja M-nya. Dia punya power ni kita ambil. 7 tambah 2. Ni 2. Tambah ke tolak? Tambah ke tolak? 7 dengan 2. Kita tolakkan. Sebab ini simbol bahagi. Jika bahagi, nombor indeksnya kita tolakkan. Dan kita ada satu lagi 4. Bahagi 4. Tolak 4. Okay, jadi jawapannya M. Okay. 7 tolak 2, 5. 5 tolak 4, 1. Boleh tulis, tak nak tulis pun, tulis M sahaja pun boleh. M kuasa 1 boleh, M sahaja pun boleh. Tapi lagi tepat tulis M sahaja Sebab 1 ni biasa orang tak tulis. So orang tahu nilainya 1. Okay. Macam F ini. Negatif 25 ni kita grupkan nombor dengan nombor. Okay, negatif 25 bahagi 5.
Okey. Manakala H tu tulis sekali saja, kuasa 4. Okey, kuasa 4. Okey. Dia dah bercantum Kita padam sikit. Comot. Okey. Negatif 25. Oh, buku teks. Okey. Ini sama dengan ini yang sini. Negatif 25 bahagi dengan 5. H-nya tulis sekali sahaja. Disebabkan dia pecahan, kita kena bracketkan dia. Okey. H ada kuasa 4. Okey. H ada kuasa 2. Bahagi bermaksud tolak. Okey. H kuasa 2. Okey. Ini sebenarnya ada satu nilai. Dan tolak 1. Jadi negatif 25 bagi 5, 51, 5. Jawapannya negatif 5. 4 tolak 2, 2. 2 tolak 1, 1. Jadi boleh tulis ataupun tidak. Nak tulis negatif 5 ni saja pun boleh juga. Jika nak tulis 1, awak kena bracketkan lah. Okey. Jadinya itu sahaja untuk hari ni. Awak belajar jika jumpa soalan indeks tu darab, dia punya kuasa tu awak kena tambahkan. Jika awak dapat soalan bentuk bahagi, dia punya nombor indeks yang kecil tu kita kena tolakkan. Dan hari ni kita belajar juga nombor dengan nombor dan nombor dengan huruf. Huruf tu pun boleh ubah lah. Nombor dengan pun boleh ubah. Okey. Ada nak tanya apa-apa tak? So kalau tak ada, saya nak awak buat dalam buku tulis matematik. Okay. Siapa yang tak ada buku tulis tu boleh guna buku tulis tahun lepas Nanti bila dapat buku, awak koyakkan dan tampal dekat buku yang baru tu. Siapa yang dah dapat, on. Siapa yang belum beli buku, kedai buku masih buka hari-hari. Okay. Saya nak awak buat uji minda. Okay, 1.2a. 3 kreatif 3 kreatif. 1.2a. Okay, saya nak awak buat soalan 1 A sampai H. Semua sekali. A sampai H. Nanti kalau tak ingat, boleh rujuk video cikgu. Cikgu rekodkan. Cikgu rekodkan ilmu hari ni. Okay. Jadi, buat soalan 1 ni A sampai H semua sekali. Dan yang bahagi tadi. Okay, yang bahagi 1.2C. 1.2C. Soalan A, soalan B, soalan E dan soalan F. Okay, nanti cikgu share dekat grup. Okay, so saya nak tengok kehadiran sekejap. Tadi cikgu dah tulis Yu Hong Te, Ang Ji Sen. Okay, Aidan, Chua Jun Yang, Liao, Ying Xiang Da, Norin. Okay, Narisha, Rajkumar, Tan Shirley, Tan Han Xiang. Oh, okay. Tan Han Xiang dengan Yu Hong Te. Okay. Okay, terima kasih. Ada nak tanya apa-apa tak? Kalau tak faham, boleh rujuk video cikgu semula nanti
Tadi cikgu dah tunjuk step by step cara nak jawab dia. So kalau tak ingat boleh rujuk video cikgu. Okay. So hari ni